maka kita membelakangkan di atas kata-kata mereka itu. Maka kita belakangkan di atas kata-kata mereka termasuk daripada meninggalkan, atau masuk daripada berpindah atau masuk daripada hijrah. Jadi kemuncak hijrahnya ialah hijrah dari bandar Mekah kepada bandar Madinah itulah. Oleh kerana Rasulullah ni disekat, ditekan, maka dia diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah. Kemudian bila berhijrah di sana, maka di sanalah segala perintah Allah SWT maka dapat dilaksanakan. Jadi kita bila dalam masyarakat jahiliyah, bila peraturan-peraturan Islam tidak dapat bila kita tidak dapat menegakkan negara Islam, maka kita tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sepenuhnya. Maka oleh itulah bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka disitulah satu demi satunya hukum-hukum Allah diturunkan. Maka hukum-hukum Allah itu dapat dilaksanakan. Dia kata hijrah adalah satu marhalah yang membeza dan menghasilkan antara dua marhalah. Marhalah ni dalam bahasa Melayu kata peringkat lah. Jadi maknanya bila Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu, maka disitulah tepat membezakan peringkat di Mekah dengan peringkat di Madinah. Dia kata marhalah perjuangan yang pahit dan kesabaran yang tinggi di Mekah Al-Mukarramah. Jadi maknanya semasa Rasulullah berada di Mekah dulu, maka disitulah Rasulullah ditekan, disitulah merupakan cabaran-cabaran yang paling hebat sekali. Supaya kita mula-mula kita nak kenal kapal tipah ni, banyak pimpinan-pimpinan kita ditangkap, banyak pimpinan-pimpinan kita disekat, dikatak. Salah seorang daripada pemimpin kita di jalan Merkit tu, kena katak dengan kapok. Hamba kecil-kecil lagi kena katak dengan kapok. Jadi inilah satu tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan pada penyokong-penyokongnya ketika itu, seperti mana dihadapi oleh pimpinan-pimpinan kita semasa kita memperkenalkan parti Islam setanah Melayu. Tapi alhamdulillah kita hari ini, alhamdulillah lah kita sedikit sebanyak kita dapat menunjulkan perjuangan kita, dan walaupun ada halangan-halangan, tetapi halangan-halangan kita dapat lalui. Marhalah pembinaan negara Islam yang berakidah dan berundang-undang. Jadi kalau semasa di Madinah dulu, seperti mana Amos sebut dulu tadi, lagu mana peraturan-peraturan di Mekah, tapi dengan sebab hijrah itu, maka hijrah itulah merupakan marhalah ataupun peringkat pembinaan negara Islam. Jadi di sini besarnya muslimin-muslimat hijrah. Maka sebab itulah kalau kita tengok agama lain, dia ambil sejarah, dia ambil tahun dia daripada kelahiran Nabi dia, kelahiran pimpinan. Misalnya kita kata Buza, agama Buza, dia ambil tarikh kelahiran Buza, tahun dia. Maka begitu juga Kristian, dia ambil tarikh miladiah, tahun kelahiran Nabi Isa. Maka kita tidak ambil daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam bulan Rabiul Awal, tetapi dicadangkan oleh para sahabat, khususnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar, dicadangkan bahawa tahun Islam ini bermula daripada tahun hijrah. Sebab kita kata tahun hijrah, tidak dikatakan tahun miladiah, tahun peranakan. Jadi ayatnya hijrah ini adalah merupakan perbezaan di antara biru dengan hijau, seolah gitulah bezanya di antara hukum binatang dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba duk kejar masa ni. Kemudian hijrah adalah marhalah pembukaan dakwah dan penyebaran ke seluruh pelosok bumi dengan penuh bebas. Jadi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka agama Allah ni tersebar di Persia, di India, di China, di selatan, di utara. Di situlah tersebarnya dakwah, tersebarnya Islam. Dan kita harap negeri Kelantan adalah merupakan bumi yang subur Islam. Maka di bumi inilah tersebarnya ajaran-ajaran Allah ke pelosok tanah air kita dan seterusnya. Yang disebutkan bumi Kelantan ini adalah Serami Mekah.
Hijrah adalah pengorbanan Rasulullah SAW untuk mengekalkan agama ini dan satu taktik dalam langkah perjuangan dan dakwah. Jadi maknanya hijrah ialah merupakan pengorbanan Rasulullah dan hijrah ialah merupakan langkah-langkah penyusunan agama Islam dan penyusunan penyebarannya. Jadi ringkasnya setelah Rasulullah ditekan tadi, maka di Madinah lah merupakan negara yang subur, agama yang sesuai. Kalau ibarat kita nane agak, maka di Madinah itulah merupakan tempat buminya subur, cukupnya dengan air dan sebagainya. Maka kalau di Malaysia ini bumi Kelantan ialah bumi yang cukup bajanya, cukup airnya untuk menyubur dan menyegarkan agama Allah yang diturunkan kepada kita di dunia ini. Jadi begitulah kita harapnya. Dan saudara-saudari muslimin muslimat, dalam kita menyambut tahun hijrah ini, selalunya sebenarnya kita tidak sedar, kadang-kadang kita tidak berasa kita duk puja tahun baru Inggeris. Lepas tu bila masuk 10 Muharram tu disebut hari Ashura. 10 hari bulan Muharram ni Ashura. Ashura ni hari ke-10 makna dia. Tapi kita ambil daripada Ashura itulah jadikan surah. Dan dalam hadis tidak disebut supaya kita kata surah. Tapi walau bagaimana kita tidak menolak. Sebab di Kelantan ni kita zaman berzaman dah. Lebih-lebih lagi zaman dulu. Bila 10 Muharram ni kita buat surah. Buat surah ni sebenarnya tidak disebut dalam hadis, tidak disebut. Tetapi kita tengok ada nilai-nilai kebaikannya. Nombor satunya kita tengok daripada malam lagi. Hak sahtina ni duk koyak bawahnya gaponya, hak jatan ni masa dulu gak duk tumbuh awahnya gaponya. Lepas terbalik pagi esok sah budak-budak pula, sah rejatan duk kukunya, sah budak pula duk kokok perut dasar. Kokok perut dasar nak makan surah. Enggak duk bergaul pula dia tu pergi mari. Lepas tu zaman dulu tak ada tinggal belah mana. Kalau lapur ya. Pemain duk ngacar daripada pagi hingga sampai lepas zuhur duk gilir. Di situ ada unsur-unsur kebaikannya, unsur-unsur perpaduannya, unsur-unsur silaturahimnya. Tapi zaman kita ni tak ada dah. Kalau sana buat surah sekawah pun buat tengah malam. Tekah budak tidur dah gapo. Dah kering malam agak orang naik atas rumah. Jadi unsur-unsur orang tua kita dulu sudah tak ada dah. Jadi apa yang disuruhnya ialah supaya kita puasa. Hari yang ke-10 itu disuruh kita puasa. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaum Ashura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Ditanya Rasulullah SAW mengenai puasa hari Ashura, baginda menjawab ia menghapuskan dosa-dosa setahun yang lepas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal puasa selepas daripada Ramadan ialah puasa dalam bulan Muharram. Dalam hadis yang lain pula, oleh kerana orang Yahudi ni puasa juga hari yang ke-10, maka Rasulullah kata sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Rawahu Ahmad. Berpuasalah kamu pada hari Asyura dan hendaklah kamu menyalahi orang Yahudi, iaitu berpuasalah satu hari sebelumnya. Maknanya sebelum 10 lah, 9 ataupun satu hari selepasnya. Jadi 2 hari. Itu antara yang disebutnya. Kemudian sempena dengan tahun hijrah juga kita kaji baliklah. Bagaimana tahap kita lah ni? Adakah kita ni duduk dalam tahap zaman jahiliah dulu? Khabar seduk. Tengoklah hak amal sebut tadi, bagaimana wanita-wanita ni adakah menedah aurat, adakah masih lagi beramal masalah reba, masih lagi kau ada zina, maka itu adalah negara kita ini masih lagi tahap jahiliah. Oleh itu marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu, sama-sama kita berikan kemenangan kepada
pihak-pihak yang ingin berjuang untuk menegak agama Allah. Jadi hamba rasa itulah kesempatan yang diberi kepada hamba pagi ini dengan secara tergesa-gesa. Minta hamba mari. Jadi itulah semoga apa yang hamba sebut itu, kalau ada hak yang baik yang molek, maka hak yang baik yang molek itu daripada Allah SWT. Dan kalau ada hak benda tak molek, maka lahir daripada kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Walillah.